Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi, syukur pada Allah kerana kesempatan yang diberikan untuk kita memahami Al-Quran. Dan pada kali ini, selepas kita mulakan sedikit daripada surah Yasin, lanjutannya, iaitu firman Allah SWT dalam surah yang mulia ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sungguhnya kamu merupakan seorang daripada Rasul-Rasul Allah yang berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, maka sebagai contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, dan menerangkan bahawa daripada Ibn Abbas, Yasin ini merupakan satu sumpah yang dipakai oleh Allah SWT. Menurut riwayat itu, kalimat ini merupakan salah satu daripada nama-nama Allah. Qatadah pula berkata, ia merupakan salah satu daripada nama Al-Quran. Dalam tafsir Al-Imam Syaukani, tafsir Fathul Qadir, beliau menceritakan pendapat daripada Khalil dan juga Sibawai, Yasin ini merupakan semata-mata nama daripada satu surah daripada Al-Quran. Salah satu riwayat daripada Sa'id bin Jubair daripada beberapa ulama' yang lain bahawa Yasin merupakan salah satu daripada nama Nabi SAW. Ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal-Uyun. Abu Bakar Al-Waraq pula mengatakan bahawa Yasin ini bermaksud wahai penghulu segala manusia, sekalian manusia. Seperti disebut Az-Zamakhsyari, mungkin ada kiraat daripada bangsa Tai, iaitu satu kabilah Arab yang menyebut perkataan insan sebagai isan. Dan kalau insan, jamaknya, sirah tasghirnya itu unaisin. Kalau isan, uyaisin. Ini kalau kita belajar dalam bab tasghir. Wallahu alam. Jadi akhirnya diringkaskan menjadi Yasin. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan daripada Ikrimah, Dhahak, Hasan Basri, Sufyan Uyainah, Sa'id bin Jubair, ataupun disebut juga oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf bahawa ia merujuk kepada bahasa Habsyi yang maksud Yasin. Mungkin pendapat ini adalah berasaskan kepada pandangan seperti disebut oleh Al-Imam Syaukani juga menyatakannya dalam Fathul Qadir, bahawa kemungkinan orang-orang Afrika itu memanggil dengan nama Yasin berarti Ya Rajul. Seperti contohnya orang-orang di Sudan memanggil wahai laki Ya Rajul dengan Ya Zul. Wallahu alam, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi daripada dahulu lagi kalau kita lihat ulama-ulama Al-Quran berbeza pendapat seperti dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Hanya Allah saja yang mengetahui. Itu jawapan yang dikemukakan oleh kebanyakan majoriti para ulama abad yang pertama hingga abad yang ketiga. Namun demikian, setelah masa itu, ramailah ulama yang berusaha untuk menjelaskannya. Misalnya ada yang memahami sebagai nama atau cara yang digunakan oleh Allah untuk menarik perhatian para pendengar, apa yang akan dikemukakan pada ayat-ayat berikutnya. Ada lagi yang memahami huruf-huruf yang menjadi pembuka kepada Al-Quran dipanggil sebagai Fawatihus Suwar, ini merupakan sebagai tentangan bagi mereka yang meragui Al-Quran. Seakan-akan kalau kita fahami tentangan itu berbunyi, kandungan Al-Quran ini terdiri pada huruf-huruf seperti yang kamu menyebutnya, kamu mengetahuinya, kamu menggunakannya. Demikian kata Al-Imam Mutawi Sya'rawi, iaitu huruf-huruf awal ini dipanggil sebagai huruf mabani. Di sana ada huruf ma'ani, tapi ini perkataan-perkataan yang digunakan yang Allah SWT gunakan, seperti 14 huruf yang terdapat pada awal-awal surah tentu yang diringkaskan kata Imam Az-Zarkashi contohnya, iaitu Nasun karimun qat'iyun lahu sir. Ini merupakan huruf nun, sad, kaf, ra, ya, mim, qaf, ta, ain, lam, ha, sin, ra. Ini merupakan huruf-huruf yang 14. Maknanya separuh daripada huruf hijaiyah yang telah pun digunakan oleh Allah pada surah-surah tertentu sebagai Fawatihus Suwar. Antara perkataan yang menarik juga dikemukakan oleh para ulama tafsir, ahli tafsir, contohnya Syed Qutub. Beliau mengatakan tentang kemujizatan Al-Quran ini, taswir fani, kehebatan mukjizat Al-Quran ini, ia serupa dengan ciptaan Allah SWT dalam segala sesuatu yang kita perhatikan keliling kita. Contohnya tanah. Tanah manusia gali dan keluarkan daripadanya sebagai contoh batu-batu berharga. Apa dia? Emas, perak, besi.
Mungkin ada yang mendapatkannya, menjadikannya sebagai contohnya simen di kuari-kuari yang tertentu. Maka itu, setakat itulah ilmu manusia untuk menggunakan anugerah Allah SWT. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan tanah yang ada di muka bumi yang kita lihat, inilah asal usul kejadian manusia. Yang Allah beri padanya roh, Allah beri kepadanya penglihatan, Allah beri padanya pendengaran. Itu tanah yang sama yang manusia gunakan. Maknanya terhadnya, terbatasnya ilmu manusia pada tanah yang dianugerahkan itu. Demikian juga dari sudut perkataan, dari sudut huruf. Huruf-huruf yang kita sebutkan, kita tuturkan, ia sama dengan permulaan-permulaan daripada Al-Quran yang dipilih oleh Allah. Namun demikian, dia telah membungkamkan orang-orang Arab yang terkenal dengan kemahiran bahasa zaman dahulu. Kalau tanah yang diberikan oleh Allah SWT itu, kita hanya mampu keluarkan daripadanya logam-logam berharga, setakat itu sahaja. Dia tidak boleh mempunyai nyawa. Tapi tanah yang Allah jadikan menjadi manusia, seindah-indah makhluk. Maka demikian juga huruf-huruf yang kamu gunakan setakat perkataan yang kamu pilih. Tapi kamu bungkam, kamu kalah, kamu bingung melihat keindahan awal ayat yang Allah SWT nyatakan. Demikian huruf-huruf yang digunakan itu, yang kamu boleh buat padanya puisi, kata-kata yang indah, tapi kamu kalah bila Allah menjadikannya pada awal surah, menyebabkan orang-orang Arab yang terkenal dengan penggunaan bahasa yang tinggi, sastra yang hebat pun tidak mampu untuk menandingi kehebatan yang ada padanya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi, ini antara kehebatan yang terdapat pada perkataan pertama yang dipilih oleh Allah SWT untuk memulakan Al-Quran ini. Antara pandangan yang menarik juga dikemukakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama keturunan di Iran pada hari ini, tuan-tuan yang merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau daripada Bani Taim, Quraisy. Ini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama yang terkemuka, dapat ilmu daripada ayahandanya. Dan kalau kita membaca kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib itu, beliau menjelaskan bahawa sebenarnya ketahui olehmu, ibadah ni ada dua bentuk, iaitu ada ibadah yang bersifat hati, ada ibadah yang bersifat zahir. Ada ibadah, kalau nak dihuraikan lebih lanjut, ada ibadah bersifat hati, ada ibadah bersifat lidah, ada ibadah bersifat tubuh. Dan setiap daripada ibadah itu mempunyai zahirnya dan hakikatnya, yang kita fahami, yang kita dapat lihat, dan ada yang kita tidak faham. Contohnya, ibadah hati ini kadang-kadang sangat jauh daripada perkara yang meragukan kita. Tentang contohnya, bagi orang beriman, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita As-Sirat Al-Mustaqim. Kita tahu benda ini merupakan satu keyakinan yang ada dalam fikiran kita. Ia lebih halus daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Maka orang yang beriman dan yakin akan melaluinya secepat kilat. Demikian juga menceritakan tentang mizan. Ini kata Imam Imam Fakhruddin Ar-Razi dan tafsirnya Mafatihul Ghaib yang terkemuka dengan nama Tafsir Al-Kabir itu. Semua perkara ini adalah perkara yang kita imani, tapi kita tidak memahaminya secara akal yang betul. Kita beriman dengannya. Kita semuanya tak dapat diketahui, tak dapat dibuktikan dengan dalil akal, tetapi kita beriman dengannya. Kata Al-Imam Al-Fakhrazi. Begitu juga apa yang disebut dalam ilmu tauhid, contohnya ilmu nubuat, Qudratullah yang menceritakan kebenaran Nabi SAW. Seperti juga ada ibadah yang berkaitan dengan tubuh, ada yang tidak. Seumpama ukuran satu nisab pada zakat dan berapa rakaat salat. Kata Imam Fakhrazi, Imam Fakhruddin Razi, ini kalau kita huraikan satu perintah Allah SWT, kita akan melihat dapatinya sebagai ibadah yang diwajibkan atas kita. Lain halnya jika dia mengetahui akan faedah mengerjakan. Sebagai contohnya, kata Imam Fakhrazi, untuk kita faham, seorang majikan berkata kepada pekerjanya, tolong angkat barang ni, angkat batu ini. Maka si pekerja akan mengangkat batu itu tanpa mempersoalkan ada apa bawa batu tu ke, dapat gaji bila ke, apa yang ditetapkan atasnya, dia kena ikut. Maka perintah itu dilaksanakan. Sama ada dia nak percaya ke, nak bertanya ke, itu bukan urusan dia, kerana dia pekerja. Demikianlah juga dalam ibadah berkaitan dengan lidah, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Al-Fakhrazi ini bahawa wajib ibadah lidah yang kita tak ketahui ertinya, sehingga bila dia dibaca oleh seorang hamba bahawa dia mengerjakan satu perkara itu semata-mata kerana melaksanakan perintah yang disuruh oleh Allah SWT. Dan dari itu, kalau Allah memakai pada awal-awal surah huruf-huruf seperti Alif Lam Mim ke, Yasin ke, Alif Lam Ra ke,
ini semua Taha ke. Ini semua adalah ketetapan yang tidak diketahui oleh kita. Maka ibadah itu, walaupun kita tidak mengetahui rahsia di sebaliknya, tapi kita menyempurnakan, menunaikannya kerana ia perintah daripada Allah SWT. Jadi demikianlah ulasan oleh Imam Ar-Razi berkaitan dengan permulaan surah Yasin ini untuk kita fahami. Kata Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bahawa Yasin ini adalah salah satu daripada nama Nabi SAW. Karinahnya, buktinya, karinah ni maknanya bukti. Bila datang ayat yang berikut, bila Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jadi nampak ayat ini permulaannya ditujukan kepada Nabi SAW, seolah-olah wahai Muhammad, dan Al-Quran yang diturunkan yang penuh hikmah padanya, sungguhnya engkau adalah seorang yang diutuskan oleh Allah SWT. Maka karinahnya, kata Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahawa mesej itu, perintah itu, permulaan itu ditujukan kepada Nabi SAW. Namun demikian, seperti yang disebut oleh para ulama yang lain, nama Nabi ni semua kita tahu. Tak ada pun nama Nabi ni disebut dalam hadis sahih merujuk kepada Taha, kepada Yasin. Tidak ada nama Nabi dinyatakan demikian, melainkan hadis itu hadis yang lemah. Kerana nama-nama Nabi semua kita tahu. Al-Aqib contohnya, Al-Hashir, Al-Muqaffi. Ini merupakan nama-nama Nabi SAW. Tidak ada pun perkataan Taha, tak ada pun perkataan Yasin. Itu semua merupakan hadis-hadis yang lemah. Namun demikian, kita dapat melihat begitu ramai para ulama yang menamakan, yang dinamakan oleh bapa mereka, ibu mereka dengan nama demikian, Taha, Yasin. Ada tambah pula di awal ulama-ulama dari Al-Azhar, Muhammad Taha, Muhammad Yasin. Ini semua mungkin merujuk kepada pengharapan daripada Allah Taala, baik ia merupakan merujuk pada nama Al-Quran ke, nama surah ke, barangkali nama Nabi yang kita tidak tahu ke, maka mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Seterusnya kita dapat lihat ayat bila Allah menyatakan demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi di sini adalah kekuatan yang ada pada bahasa Al-Quran, iaitu istintaq. Ini dipanggil Syekh Qutb sebagai taswir fani. Ini salah satu kehebatan yang ada pada Al-Quran, iaitulah Allah menjadikan seolah Al-Quran itu satu insan yang bersifat dengan sifat hikmah. Ataupun boleh juga yang dimaksudkan di sini, maksud hakim adalah muhkam. Muhkam maknanya atau wazan merupakan maf'ul yang menunjukkan padanya dipenuhkan dengan hukum hakam, syarat dengan segala ketetapan Allah SWT. Ataupun hakim yang bererti zul hikmah. Kata para ulama tafsir, maknanya yang mengandungi hikmah-hikmah yang banyak yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi bila menyatakan di awal surah ini Al-Quran yang penuh dengan hikmah, Allah bersumpah dengan Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan kebaikan untuk kamu ikut ini bagi menguatkan keterangan yang diberikan oleh Allah, kesaksian dalam ayat yang ketiga bahawa Nabi SAW benar-benar seorang diutuskan oleh Allah SWT. Artinya kalau seorang mengakui bahawa dahulu dari Nabi SAW sudah diutuskan oleh Allah beratus Nabi dan Rasul, maka Muhammad SAW ini merupakan salah seorang daripadanya. Jadi ayat kedua dan ketiga ni sangat rapat pertaliannya. Iaitu kita dapat lihat bila Allah menyatakan wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bila mana orang kagum membaca, memperhatikan Al-Quran, baik bahasanya yang fasih ataupun isi yang tepat, apa yang terdapat padanya, wa'idnya tentang pelajaran hukum yang dikemukakan di situ, maka tentulah orang akan mencari siapakah yang membawa Al-Quran ini, dari mana datangnya. Jadi Allah menguatkan sumpah bahawa Nabi SAW merupakan seorang Rasul. Sudah diketahui bahawa Muhammad itu seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, bahkan tak berguru dengan sesiapa pun. Ayahandanya wafat sebelum baginda dilahirkan, ibunya wafat ketika dia sangat memerlukan kepada bimbingan itu, datuknya Abdul Muttalib. Maka semua insan yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seseorang telah tiada di sisi. Maka ayat ini, kesanggupan, kehebatan Nabi menyampaikan ayat Quran itu jelas bahawa baginda merupakan seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Wallahu'alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.